So kita nak sambung soalan tutorial untuk 2.1. Okay, so saat ni daripada kawan awak punya jawapan. Tiba mana tu nak? Okay. So untuk soalan 1A, dia suruh draw level diagram, energy level diagram to show the transition. So apa yang kawan awak buat? Sila guna pembaris bila kita nak draw energy level diagram. Itu benda yang pertama, memang kena draw dan pastikan paksi Y awak memang kita kena letak label sebagai potential energy. And then belah kanan ni mestilah dia punya energy level lah, which is kita start daripada n equals to 1. Lepas tu buatlah sampai yang mana awak punya transition tu. So kalau yang ni kawan awak dah labelkan. So untuk transition A 1 pergi naik 2. So dia naik 2. So ada label lepas tu. So untuk nak buat energy level diagram, kita akan kira sebagai markah dia exist, dua-dua betul, baru satu markah. Maksudnya 1 mark for both exist. Okay, dua-dua betul ya. Kalau salah satu exist awak salah, memang salah lah. Tak ada markah lah untuk exist tu. And then ada tak label. So for 1 mark for another label. Okay, lagi satu mark sekiranya transition ataupun arrow awak setiap tu betul. Arrow transition tu adalah betul. So kalau dia daripada absorb naik daripada bawah ke atas, so memang kena bawah ke atas lah. So B ada label, yang C daripada 4 ke 2, D daripada 7 pergi 3, and then the last one is from infinity to n equals to 2. So betul lah, inilah caranya kita nak buat energy level diagram untuk show the transition. So kena make sure start from n equals to 1. Lepas tu buatlah sampai berapa transition last yang awak perlukan, and then pastikan ada infinity. Paksi Y, pastikan potential energy, dan lagi bagus letaklah unit energy tu. Kalau sekiranya awak punya tu ada unit, memang kena letak unit Okay, kita pergi untuk soalan yang ke 1B. 1B dia suruh calculate energy of electron untuk bagi setiap dia punya ground state ataupun dia punya lower state dan juga pada excited state. Ni saya cut je. Yang repeated punya energy level saya tak tunjuk lah. Sebab repeat kan. Contoh E2. Memang E2 tu memang inilah jawapan dia. Okay, so sila tengok jawapan awak tu, jawapan kawan awak ni sama ke tidak dengan jawapan awak. Okay, yang penting cara untuk nak bila calculation ingat balik daripada chapter 1, sila tulis formula, masukkan nilai and then final answer berserta unit. So betul lah ni semua kawan awak buat ni. Okay, terima kasih. Kecuali ni untuk infinity pun kena tunjuk ya. Jangan tiba-tiba E infinity sama dengan kosong. So awak kena tunjuk jalan kerjanya yang sama. E infinity sama dengan negatif RH 1 over N2 N squared lah. And then masukkan nilai negatif 218, darat 10 negatif 18. Lepas tu 1 over infinity squared. Barulah E infinity sama dengan 0 joule. Mesti kena show ya. Awak punya calculation, even though memang kita tahu infinity memang sama dengan 0, tapi kena tunjuklah zeronya tu, maksudnya mesti kena masukkan dalam formula. Okay, yang lain tu betul lah. Saya tak pastilah betul kekiraannya, saya hanya tengok pada jalan kerja lah. So make sure dekat calculator pun betul lah untuk nak kira calculation tu. Okay, and then yang 1C pula, kira net energy change of energy when electron transition. Okay, ini jawapan daripada kawan awak juga, which is Zikri. Okay, Zikri sila take note. Formula yang awak gunakan ni adalah salah Yang ikut saya bagi tu adalah delta E sama dengan RH 1 over initial. Bukan 2, salah tu. 1 over initial squared minus 1 over final squared. Lepas tu tak ada pun 1 N1 over lagi besar daripada, lagi kecil daripada N2. Yang ni nanti bila Rieber equation untuk wavelength, kita guna yang ni. Kenapa kita nak guna yang ni? Sebab delta E awak ada dua. Satu absorb, satu release. Di mana kalau awak
kalau daripada bawah naik atas, awak punya tenaga, awak akan perasan dia dapat nilai positif. Tu kita nak tunjuk tu. Delta E tu maksudnya energy change tu nak tunjuk absorb positive value. Kalau release, awak akan dapat negative value. Saya perasan kat sini awak buat semua awak akan dapat positif lah, which is salah lah kat situ. So kalau macam ni markah awak hanya dapat mungkin markah kesian pada awak punya masukkan nilai sahaja, which is kalau macam ni satu markah je. Ataupun kalau memang ketua pemeriksa tidak terima, memang terus kosong lah markahnya. Ni kita guna formula ni. So sila betulkan sila betulkan formula anda Zikri, kira balik di mana nanti bila awak kira delta E, awak dapat nilai positif, maksudnya itu adalah tenaga absorb. Kalau dapat negatif, maksudnya itu adalah tenaga release. Dia mesti ada negatif positif punya sign untuk delta E. So make sure. So perasan pula awak tiba-tiba terus masukkan nilai. Okay. Macam saya cakap tadi, sila tulis, jangan pemalas. Jangan malas sangat sebab ini untuk markah awak pun, bukan untuk saya, untuk awak juga. Tulis formula, masukkan nilai, final answer. Itu step dia. So ni apa sebenarnya awak kira, tiba-tiba sama dengan. Sebab tu kita tulis dulu formula. So in the end kita tahu sebenarnya awak tengah kira delta E. So ni saya dapatkan daripada kawan awak kelas saya pula. Okay, so ni lah caranya. So formula cara kawan awak ni betul lah. Ada formula, masukkan nilai, final answer. So dalam kes ni kita tahu untuk yang transition bagi A ni, dia adalah energy absorb sebab nilai yang awak akan dapat adalah positif. Kalau perasan untuk transition C, memang dia release sebab awak dapatlah awak punya nilai delta E sebagai negatif. Itu cara yang betul, formula, masukkan nilai, final answer. Formula, masukkan nilai, final answer. Tapi kalau boleh untuk absorb ni kita sertakanlah positive sign ke negative sign sebab dia ada sign sebenarnya untuk delta E. So kalau boleh letaklah, kita lebih prefer untuk letak sign positif ataupun negatif. Depends pada awak punya jalan kerja tu lah, maksudnya jawapan awak tu. So kalau dia jadi positif, letaklah positif kat depan tu. Jawapan tak salah, tapi saya takut nanti pemeriksa dia takut pada skema nanti dia lagi spesifik. Dia nak positive sign. Tak ada positive sign, tak maksudnya tidak diterima lah sebab kita nak tunjuk dia sebagai tenaga absorb. Tapi cara awak dah betul lah, which is formula, masukkan nilai and then final answer. Okay, so sila check yang rakan lain betul ke jawapan akhir kawan awak ni. Kalau tak betul nanti bagi tahulah. Kalau betul, betul lah tu. So sila check balik calculation, bila tekan calculator tu sila tekan calculator dengan betul lah. Okay, so settle nombor 1. Okay, saya suruh explain pergi nombor 3. Okay, so soalan nombor 3 saya minta untuk jawapan A saja. Kenapa? Jawapan C, B dengan C akan memberi jawapan yang sama, cumanya dia lain pada transition yang daripada apa energy level kepada lower energy level je. Dia akan lainnya pada part ni, which is dari mana dia jatuh, n equals to berapa, pergi jatuh pada n equals to berapa. Dan asalnya maksudnya daripada dia punya initial jatuh ke final berapa. Okay, kalau nak buat, so elektron memang kat dalam state ini memang memang kena tulis maksudnya memang ground state n equals to 1. Dia start daripada n equals to 1. Dia daripada n equals to 1. Mesti daripada n equals to 1 dulu. Naik. Naik ni yang awak kena tahu dia naik pergi mana. Okay, kawan awak pergi letak 3, 4, 5. Tak boleh lah. Sekarang ni dia second line in Balmer series. Okay, bila second line dalam Balmer series, awak kena tahu dulu transition dia. Ingat semalam awak tahu Balmer series dia akan jatuh, lower energy level adalah final awak adalah n equals to 2. Okay, kita tahu dah dia memang jatuh pada n equals to 2. Kita nak tahu initial dia, maksudnya daripada atas tu. Which is ni saya dah settle. Kita nak tahu yang kat sini, apa energy level dia berapa. Okay, semalam kan saya dah bagi tahu, hari tu kan saya dah cerita, kalau kita nak dapatkan line,
Okay, awak tahu dia jatuh 2, so maksudnya kita jangan kira daripada 2, kita kira daripada 3, 4. Maksudnya second line yang kedua dalam Balmer series adalah jatuh daripada 4/2. So maksudnya dekat sini awak punya promote to upper energy level, awak kena letak n equals to 4. Tak boleh letak senaraikan semua, salah tu. Sebab kenapa? Second line dia produce, macam mana dia produce? Dia produce bila awak punya elektron daripada n equals to 4 jatuh pada n equals to 2. So kena letak kat situ n equals to 2, n equals to 4. And then bagi tahu dia tak stabil, electron excited state is unstable. So dia jatuh, tu dia kata dia jatuh pada lower energy level n equals to 2. Sebab kita tahu Balmer akan jatuh pada n equals to 2 by releasing energy in form photon at specific wavelength. Nak tulis wavelength sahaja boleh, nak tulis frekuensi sahaja pun boleh. So either one lah, tak payah letak dua-dua pun tak apa. So tu kalau soalan dah bagi spesifik awak punya line tu, transition tu berapa. So memang kena mention, ni memang kenalah yang apa, ground state. Dia yang ni tak ada highlight pula. Okay, dia yang penting adalah pada yang upper tu dengan lower tu dia jatuh. Maksudnya dia jatuh tu pergi mana, daripada mana pergi mana. Itu kalau ada spesifik line dia, maksudnya second line, third line, tu kita dah tahu spesifik lah. Okay, kalau untuk soalan nombor 2, kalau perasan dia suruh explain secara general contoh Lyman series. Okay, untuk kalau Lyman series, awak tahu dia jatuh pada n equals to 1. So maksudnya awak tahu dia jatuh pada n equals to 1 sahaja. Awak tak tahu daripada mana dia akan jatuh, faham? So kat situlah yang dekat sini yang upper energy level ni barulah kita boleh senaraikan n 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu dia akan jatuh kepada energy level, lower energy level ataupun ground state pada n equals to 1. Okay, sila bezakan soalan 2 dengan soalan nombor 3. Soalan 2 awak hanya boleh letak yang pada yang sini saja, which is yang pada lower energy level, which is dia jatuh pada bila. Maksudnya final dia saja, awak hanya tahu final saja. Tapi untuk spesifik line 2, 3 ataupun 4 ni, awak kena letak dari mana, which is daripada initial ni, hanya daripada start sini kena letak dengan final. So sila bezakan soalan nombor 2 dengan soalan nombor 3, jawapan dia macam mana. Okay, saya buat minta nombor 3 dan nombor 3A saja second line ni sebabnya kalau nombor 3 awak kena tahulah third line untuk Lyman series pula transition dari mana ke mana. Third line Lyman series. Okay, transition daripada mana ke mana? Anyone? Awak tahu dia jatuh 1. Tapi jatuh daripada mana? N sama dengan 4. Dia ke 4. Yang lain? Ya, so kiralah 2, 3, 4. Okay, maksudnya tahu 4 jatuh 1. Kalau maksudnya bila kita nak explain n equals to 4 ni letak pada upper energy level lah. N equals to 4, lower energy level ataupun terus mention dia ground state to ground state n equals to 1 untuk yang third line Lyman series. Okay, kalau fourth line Pascal series, Pascal tahu n equals to 3 jatuh daripada n equals to Pascal. N equal to 7. Sebab kenapa kita kira ada 4, 5, 6, 7. Macam tu je lah. So dapat tahu transition 7 jatuh 3. So bila kita nak explain upper energy level n equals to 7. So it will fall back to lower energy level n equals to 3. Ayat lain sama saja. Yang ubah hanyalah awak punya n tu. Principal quarter number ataupun shell ataupun energy level. So harapnya boleh faham macam mana nak explain. Memang itu je dia punya jawapan. Jawapan komplit dah, skema dah tu. Okay, lepas tu sambung ada 3B. Dia suruh choose the line which has the shortest wavelength, largest energy emitted. Okay, kalau part ni, kalau awak tak dapat nak bayangkan, awak kena kira lah.
kira apa? Awak kira dia punya delta E. Delta E for each line ni. Macam mana nak kira? Tadi kan dah bagi tahu transition. Kalau Balmer tadi 2, 3, 4 jatuh 2. Kalau Pascal tadi dah tahu, kawan awak dah bagi tahu 7 jatuh 3. Kalau Lyman dah tahu dah transition dia 2, 3, 4, 4 jatuh 1. So bolehlah kira delta E. Okay, nanti bila awak kira delta E, awak akan tahulah largest energy emitted yang mana satu. Lepas tu ingat pula macam nak tahu shortest wavelength. Tu yang ingat balik semalam awak punya formula HC tak, HB. HC ke HB ya? Aku dah lupa dah. Yang ni HC over wavelength. Di mana HC over wavelength. So tadi kalau tenaga dia paling, maksudnya awak nak kena cari shortest wavelength lah. Nak cari shortest wavelength kena tenaga yang paling tinggi. Mana line yang tenaga paling tinggi tadi? Saya dah tahu dah shortest wavelength, dah tahu dah largest energy emitted. Higher frequency, kalau perasan tadi delta E sama dengan HV. V kan untuk frekuensi. So kalau awak punya delta E besar, maksudnya frekuensi pun memang lagi besar. So dari line mana yang mempunyai delta E yang besar untuk highest frekuensi. Okay, tapi kalau kita tengok pada, ataupun kalau awak tak nak kira, satu lagi awak boleh lukis dia punya energy level diagram. So awak nampaklah gap, siapa gap tenaga yang paling besar. So ingat gap tu lah delta E sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau boleh lagi senang kita kira lah supaya lagi nampak value nilai delta E tu. Okay, tu boleh kira delta E and then dari situ awak boleh analyze daripada awak punya formula. Cubalah buat. So antara second line, fourth line ke ataupun third line Lyman series yang shortest wavelength, largest energy emitted, highest frequency. Okay, and then dia suruh state. State ni pun senang je lah. Bagilah difference between Lyman. Kalau Lyman, awak tahu N final dia sama dengan 1. Kalau Balmer, N final sama dengan 2. Lepas tu, boleh cerita pasal region sebab region diorang berbeza, betul? Bagi tahu untuk region Lyman, dia pada UV light ataupun ultraviolet. Kalau untuk Lyman punya region, kalau dalam nota semalam saya bagi, hari tu saya bagi, dia dalam visible region. So dah 2 dah perbezaan, tapi dalam bentuk ayat lah. Kalau nak senang kita buat, awak buat table lah. Lyman, Balmer. Lepas tu tapi bila kita nak explain tu, dalam ni bagi tahulah, okay, final punya transition for Lyman series is N equals to 1. Kalau untuk Balmer series, final dia adalah pada N equals to 2. Region for Lyman series is ultraviolet. Region for Balmer series is visible region. Tapi kita boleh buat dalam bentuk table. So tak ada masalah kat situ. Ni senang je. Kita tengok nota. Okay, ni list of every formula which is yang untuk tenaga. Nampak? Okay. Untuk yang tenaga. So awak ada EN tadi. Tapi kena ingat kena ada negatif. Tapi untuk delta E, ingat initial tolak final, bukan N1 tolak N2, bukan. N1 tolak N2 satu lagi formula. And then RH tu awak guna Rybert constant yang 218 negatif 18 joule. Lepas tu kena tahulah delta E pun nak kira frekuensi awak boleh guna delta E sama dengan HV. Lepas tu nak kira wavelength, kita boleh guna daripada delta E sama dengan HT over lambda. So ini antara formula yang berkenaan dengan delta E, energy. Okay, kita masuk untuk, okay, kalau contoh soalan kadang ada bagi, dia bagi wavelength. Dia bagi wavelength and then dia minta terus transition. Kalau macam tu, kita tak payah nak, kalau ikutkan, awak boleh kira, okay, awak boleh kira, awak ada wavelength. So boleh dapatlah delta E. Lepas tu bolehlah kira transition dia guna yang formula ni. Okay, tapi ada satu lagi formula, sekiranya awak ada wavelength, kita boleh terus dapatkan dia punya transition, iaitu kita guna Rybert equation. Yang ni lah yang baru ada
N1 tolak N2. Yang ni. Di mana yang memang wajib kena tulis yang N1 lagi kecil daripada N2. Formula ni kena bersama-sama together. Salah seorang tak ada ataupun yang ni tak ada, markah formula tidak diterima lah, tak ada markah formula lah kat situ. Okay, dalam kes ni RH ni yang baru kita ambil yang lagi satu punya nilai RH. Kenapa? Ingat saya dah bagi tahu dah. Kita nak kira wavelength, length, ukuran, meter, sentimeter. So kita guna unit yang ada meter lah. Kau jangan letak yang joule tu Joule tu untuk tenaga. So sila bezakan. Kadang-kadang korang main sebat je. Tu saya risau tu. Guna yang meter sebab kita nak kira wavelength, ukuran. Tu yang kita masuk dalam nilai RH. Dan dia mesti 1 tolak 2. Di mana 1 mesti lagi kecil daripada 2. Sebabnya, saya dah bagi tahu dalam kuliah, dia kena dalam nilai positif. Ukuran manalah ada negatif. Kau kalau siapa kira negatif, aku bagi tahu pensyarah fizik. Ni, maksudnya Puan Habibah. Kau kena nanti. Ingat saya tak tahu pensyarah fizik awak siapa? So sila take note, siapa dapat negatif wavelength tu memang kenalah. Namun pun ukuran, mana awak ada ukur tinggi awak ada negatif ke? Harapnya tak adalah tinggi negatif. Macam tak tinggi negatif. Okay, ini yang tadi daripada formula sebenarnya. Yang delta E sama dengan HC over lambda tu, kita dah bagi tahu. Sekiranya gap awak makin lama makin besar, di mana bila awak punya delta E makin besar, wavelength akan makin pendek. Nampak wavelength makin pendek. So, tapi bila awak punya delta E awak makin kecil, yang untuk yang ni, 3 untuk 2 ni, awak punya wavelength akan makin panjang. Sebabkan daripada ni lah formula. Dia inversely proportional dengan tenaga, change of energy. Dan kena ingat wavelength ni hanya untuk energy emitted ataupun energy release sahaja. Release sahaja yang ada wavelength. Okay. Tu yang tadi, okay, settle dah untuk Rabi equation. So sebenarnya awak dah boleh buat sehingga soalan nombor 17. Wow. Okay, tapi sebelum tu ialah saya tunjuk macam mana nak buat soalan supaya awak ada guideline. Okay. Soalan nombor 5, kita start dari nombor 5 sebab soalan nombor 4 dia minta EN, which is benda yang sama je nak kira tadi pada soalan nombor 1. So kita start daripada soalan nombor 5 lah. Okay, dia dah bagi dah transition awak. Dia bagi tahu daripada 5 jatuh 3 dalam energy, dalam hydrogen atom. So dia minta delta E. So kira lah delta E. Delta E sama dengan RH1 initial squared minus final squared. Baru masukkan nilai 2.18 darab 10 negatif 18. Initial awak adalah 5 tolak final 3. Kira dapat berapa? Ke duk melanguk tengok saya kira ni? Madam. Madam tulis N kuasa 3. Terima kasih. 3 kuasa 2. Tapi bila tekan kalkulator aku tekan betul. Nanti. Dapat negatif 1.5. Lepas tu? 10? Kuasa 19. 19 joule. So kena ingat joule. Unit kena ada wajib. Okay, settle dah. So lepas tu nak kira frekuensi dengan wavelength of radiation of emitted. Okay, sekarang awak guna delta E sama dengan HV lah. Okay, sekarang soalan cepu emas. Awak nak masukkan nilai delta E masuk dalam yang formula satu lagi ni. Okay, adakah saya kena letak negatif 1.55 darab 10 negatif 19 sama dengan HV, atau saya tak letak negatif, saya letak 1.55 10 negatif 19 sahaja. So which one? Mana satu yang betul? Yang positif. Kenapa positif? Kenapa hilangkan negatif tu? Wavelength. Wavelength? Ukur. Mana ada? Apa ni? Mana ada wavelength?
Tenaga tak boleh positif. Tak boleh negatif. Frekuensi. Pernah Frekuensi. ke selama ni kau belajar frekuensi awak negatif? Siapa letak negatif? Salah ya. So maksudnya kena bila kita nak masukkan dalam awak punya formula delta E sama dengan HV, hilangkan negatif. Ingat, negatif sign ni hanya nak tunjukkan dia release sahaja. Release sebanyak berapa? Sebanyak 1.55 10 negatif 19. Tapi bila kita nak kira frekuensi, memang kita tahu frekuensi dengan wavelength hanya ada pada tenaga release sahaja. So bila nak kira, kita kita abaikanlah negatif tu sebab kita tahu okey, frekuensi hanya untuk tenaga release. Absorb tak ada frekuensi dengan maksudnya masa absorb tak ada frekuensi dan juga wavelength. So pastikan jangan letak sebab pernah ada ya orang pergi letak negatif dapatlah frekuensi dia negatif. Tu nanti kalau siapa kira ada dapat negatif frekuensi atau wavelength. Sabarlah tu. Tunggulah tu aku bagi tahu pesara fizik ke orang. Okay, bagi tahu tadi VH awak adalah Planck constant. Nama pun Planck constant, saya tak ingat nama pun constant. So nilai Planck constant 6.63 10 negatif 34. 66 10 negatif 34 kan. Okay, 34 okay. Nama pun constant value, so tak payah ingat dia punya nilai tu 6.63. Jangan awak tahu H tu adalah Planck constant negatif 34. Awak nak kira V, so in the end dapatlah V berapa. Dia ada dua kan saya rasa, sama ada dia punya unit untuk V awak boleh tulis Hertz ataupun boleh sebagai S negatif 1. Betul? Tak salah saya? Di antara dua ni. So depends lah nak guna yang mana. So tak ada masalah kat situ. Okay, so nak kira wavelength pula. Okay, nak kira wavelength. Ikutlah. Awak tahu tadi ada dua formula yang awak dah tahu. Sama ada kita terus awak guna delta E sama dengan HC over lambda. Ataupun sebab kita awak dah dapat frekuensi tadi kan. Awak boleh kira H tak ingat buat tiba. Apa satu lagi ni C over frekuensi. C over frekuensi. So depends lah. Kalau tadi awak dah kira frekuensi, so sama ada awak nak guna yang equation pertama ni ataupun equation kedua pun boleh, tak ada masalah. Dan kena ingat kalau awak guna equation pertama seperti biasa, hilangkan negatif untuk delta E. So bila masuk 1.55 darab 10 negatif 19, H 6.63 10 negatif 34. C adalah speed of light 3 darab 10, saya tak ingat nama penilaian constant. Okay, over dengan wavelength. Itu maksud saya nak tekankan sila hilangkanlah sign untuk yang apa punya delta E. So ikutlah awak nak guna equation yang pertama ke ataupun equation yang kedua. Kalau C tadi C apa 3 10 kuasa 8. Itu lebih lah. 10 kuasa 8. Okay. Tadi V. Berapa V? Ada siapa dah kira V? 2.33. 34. 34. 34. Darab 10 kuasa 14. Wavelength. Sekarang ikutlah awak nak guna formula yang mana. Ada 8 tadi 2.34 10 kuasa 14. So ada dua lah atau tadi in the end nak punya frekuensi frekuensi wavelength 1.28 darab 10 kuasa negatif 6. Okay, negatif 6. Tapi ingat ni meter. Kat sini saya nak tekankan. Awak dapat jawapan awak wavelength ni dalam meter. Sebab kenapa? Dalam meter lah yang 10 negatif 6 meter. Tapi tengok balik soalan. Soalan dia kata dia nak wavelength dalam nm, nanometer. Okey. Dengan sini cara yang paling senang awak nak dapatkan 10. Ingat lagi nanometer. Nanometer 10 kuasa berapa? Ingat lagi tak nanometer ni 10 kuasa berapa? Oh, tak ingat ni. Mampu aku cakap dengan lecture fizik ni lah. 10 kuasa negatif 9. Nanometer adalah 10 kuasa negatif 9. Soalan dia minta dalam bentuk nanometer 10 negatif 9.
Cara yang paling senang nak dapatkan daripada kalkulator adalah tekan je lah ENG. Tekan sampai 2 kali. Dapatlah terus 10 kuasa 9. 10 kuasa 9 ni lah yang awak punya nanometer. So jawapan akhir awak should be 128 tadi Saya tekan 126 lah. So 126 128 nanometer. Itu jawapannya. Sebab kita tahu nanometer tu dah memang 10 kuasa negatif 9. Nak kena tunjuk lagi ke caranya? Tekan je ENG sehingga dapat 10 negatif 9 tadi. So 1.28. Contoh awak dapat negatif 6. Okay, dapat dalam ni tadi. Okay, nak jadikan 10 negatif 9. Tekan lagi ENG sehingga dapatlah 10 negatif 9. 10 negatif 9 ni lah awak punya nanometer. Settle. Cara yang paling senang. Nak tukar kepada nanometer. Tak susah-susah. Okay, so boleh. Penukaran tu. Sebelum ni ramai betul tak tahu cara yang senang nak tukar. Okay, and then soalan minta state the series. Bila dah tahu dah n equals to 3, mesti series apa? Series apa? N equals to 3, dia jatuh pada n equals to 3. Pascan. Pascan series. Pascan. Tak kisahlah. Nasib baik tak ada oral punya untuk chemistry. Okay, Pascal series and then region pada Infrared. Itu contoh-contoh soalan boleh tanyalah. Dia boleh kasih part macam tu, kira delta E, kira bagi nama series, bagi region untuk series spektrum tersebut, kiralah frekuensi, kiralah wavelength. So depends lah tadi. So kalau yang wavelength ni ikutlah awak nak guna yang mana, sebab tadi awak dah ada delta E, awak dah ada frekuensi. So either one lah awak boleh kira. Jawapan takkan sama, jangan risau. Formula sahaja yang berbeza. Okay, ini soalan nombor 5. Allah, baru soalan nombor 5. Soalan nombor 5. Okay, yang ni kalau frekuensi alignment series. Okay, awak dia kasih frekuensi and then dia suruh cari transition pula. Terbalik lah. Awak ada frekuensi, dia suruh cari transition. Yang awak tahu dia mesti jatuh pada n equals to 1 sebab alignment. Yang pastinya kita nak cari initial berapa. Ini dah tahu dah. So nak kena cari initial sebenarnya supaya boleh tahu transition. Tapi sebelum dapatkan transition, kena dapatkan amount of energy emitted. So ikutlah tadi delta E sama dengan HV. Kita nak dapatkan delta E, H awak 6.63 10 negatif 34. V yang soalan bagi 3.094 10 kuasa 15. So kira darah 3.094 berapa? Saya ada dengar lagu lagi. 2.05 darab 10 negatif. Banyak sikit banyak sikit. Okay. 10 kuasa negatif 18 joule. Okay, dapat delta E. Sekarang nak dapatkan transition, disuruh cari wavelength. Samalah case-nya, sama ada awak nak guna delta E sama dengan HC over wavelength ataupun wavelength sama dengan C over frekuensi. So depends lah awak nak guna yang mana, cara jawapannya akan tak sama. So in the end nanti sila tukarlah awak punya wavelength kepada nanometer. Tu konsepnya sama saja tadi. Saya nak tekankan yang pada transition ni. Okay, soalan minta transition. So awak dah dapat delta E. Okay, daripada delta E, gunalah yang formula RH initial squared minus initial final squared. Tapi kita nak dapatkan initial sebenarnya. Awak tahu dah final, awak dah ada delta E. Okay, sekarang ni nak masukkan nilai delta E dalam formula ni. Kena letak tak negative sign ke tak perlu? No. Okay, jawapannya Negative sign. perlu ke tak? Perlu. Perlu. Kenapa perlu? Tiba-tiba tak tahu pula kenapa perlu. Sebab initial tu nak final. Sebab initial tu nak final.
Final tadi 1. Okay, nanti bila kita tonggang terbalik akan dapat initial awak berapa. Okay, sekarang ni soalan cekuma saya. Perlu tak letak negatif? Perlu. Kenapa perlu? Sebab dia release. Ya, sebab ingat balik delta E dia ada 2. Satu absorb, satu release. Sekarang ni cerita pasal release sebab Lyman series berkaitan dengan release energy emitted. Maksudnya untuk delta E ingat awak ada 2, which is untuk yang formula ni awak ada 2, positif ataupun negatif. So dalam kes ni adalah energy emitted. So kena letak negatif kat depan ni. Kalau awak tak letak, nanti awak punya delta initial awak akan dapat bawah daripada 1 ataupun tak dapat pun nilai dia. Nanti pelik jadinya. So pastikan letak negatif kat depan ni. Okay, so kira akan dapat N initial. Ingat, soalan minta transition. Jangan tinggalkan jawapan akhir awak N initial berapa. Jawapan akhir awak should be N initial daripada berapa ke N final tambah dengan 1. Ini jawapan akhir awak should be. Daripada N berapa ke N berapa. So N berapa tu N berapa. Sama ada kita nak guna tu boleh ataupun kami terima juga N berapa ke N berapa 1. Jangan tinggalkan final N initial, Jangan tinggalkan final answer dalam N initial. Sebab soalan minta transition, transit dari mana ke mana. So jawapan awak pun dari mana ke mana. Okey, boleh? Boleh untuk bab yang ni. So ada 2 penekanan. Yang tadi nak kira frekuensi pastikan tak ada delta E awak tak ada negatif. Tapi untuk kes penggunaan nak masukkan balik dalam delta E RH initial final ni letak balik negatif. Sebab kenapa? Dia pasal energy emitted. So kena letak balik negatif sign ni. Okay, so boleh sila take note benda tu. Okay, tadi pun wavelength saya dah terangkan untuk macam mana nak dapatkan nanometer. So kita kat situ. Ini soalan nombor 7, dia lebih kurang soalan nombor 5. Dia dah bagi dah transition. So cari frekuensi, cari wavelength. Sama je. Dan untuk wavelength ni soalan tak minta dalam bentuk nanometer. So tak kisahlah awak biarkan dalam meter pun tak ada masalah. What spectrum region? Soalan dah bagi hint N equals to 2. Dia jatuh pada N equals to 2. So tahulah dia adalah Balmer series. Okay, saya nak tekankan yang pada soalan nombor 9. Sekejap, nombor 8. Ni soalan nombor 8 dia bagi hint pada awak punya. Soalan nombor 8 dia hint pada awak punya line. Third line Pascal series. So kena keluarkan lah Pascal series transition daripada 3, 4, 5, 6. So daripada 6 jatuh 3. Dah dapat transition, boleh dah kira energy emitted delta E, boleh kira wavelength, boleh kira frekuensi. Sebab tu penting untuk yang third line, fourth line tu, series tu, kena faham benda tu. Supaya contoh soalan boleh tanya seperti ini. Okay, saya nak tekankan pada nombor 9 ni. Nombor 9 dia bagi wavelength 410 nanometer. Okay, dia patut dia bagi hint dalam visible region. Okay, untuk yang A kita tahulah. Nama series untuk yang visible region Confuna Balmer. Okay, dia teman transition of electron involved. Okay, awak tahu Balmer jatuh 2. Daripada mana kita tak tahu. Yang tak tahu tu kita nak cari. Okay, caranya awak dia kasih wavelength. So sama ada 2 cara kat sini. First, awak boleh guna formula daripada wavelength which is 4102 nanometer. Okay, untuk nanometer ni bila soalan kasih dalam keadaan nanometer, sila tukarkan nanometer kepada 10 kuasa negatif 9 meter. Tukar. Wajib tukar dalam keadaan ini. Jangan terus ambil 410.2 tak ada nanometer. Maksudnya tak ada yang 10 negatif 9 ni. So kita tukar dalam keadaan ada 10 negatif 9 meter bila kita nak kira. Okay, ada 2 cara. Satu tadi adalah dengan dia minta transition kan. Okay, sama ada awak cari dulu delta E. Okay, daripada delta E awak boleh guna delta E sama dengan RH N initial tolak N final. So nanti boleh awak bercarilah initial awak berapa, dapat initial. So nanti boleh tahulah dia punya transition daripada mana pergi pada N equals to
Tapi tadi saya dah terangkan satu lagi cara, terus guna formula Ribot equation which is 1 over wavelength sama dengan RH 1 squared minus 1 squared, di mana 1 mesti lagi kecil daripada N2. So ada dua cara kat sini, first dengan second. First kena kira delta I masukkan dalam formula delta I yang initial tolak final, ataupun terus guna yang Ribot equation. Yang Ribot equation ni, maksud saya tadi, masukkan nilai 410.2 10 negatif 9. RH, nilai RH satu lagi tu 9.7, tak ingat, tapi 10 kuasa 7 per meter. Okay, N1 lagi kecil daripada N2. Awak tahu tadi dia punya transition, confirm lah N2 ni adalah N1. Maksudnya ni adalah 1, ni adalah 2. Bila dia jatuhkan daripada atas, which is yang besar, jatuh kepada yang kecil N1. N1 tu mesti kecil lah. So kita tahu N1 awak adalah 2. Yang kita nak cari adalah N2 awak. N2 yang kita nak cari. So in the end dapatlah N2. Berapa? Dapat N2. In the end awak punya final sama je. Jawapan akhir memang akan tetap sama. Cumanya dalam kira ataupun konsep awak nak kira guna formula je berbeza. So depends kat situ. So boleh tahulah N daripada mana pergi ke N sama dengan 2. Tu jawapan dia. Okay, boleh cuba try. Nanti saya bagi skema yang betul lah untuk jawapan saya dah sentuh sampai soalan nombor 9. Okay, soalan nombor 10 konsepnya sama je, cuma dia bagi bentuk line spectrum. Ingat lagi cara kita nak baca line spectrum. Minta maaf saya ambil masa sikit. Kita baca daripada yang yang gap paling besar. Maksudnya kita tahu makin kecil ni kita dah tahu ini adalah awak punya conversion limit. So bila kita nak tengok line yang pertama, line yang pertama adalah daripada yang ni lah. Ni line pertama, first line, ni second line, ni third line, ni violet ni adalah fourth line. So kita baca daripada yang belah kiri lah. So soalan minta transform tu, silalah transform dalam bentuk energy level diagram. Macam mana? Give the name of particular series of line. Ingat bila ada perkataan warna sahaja, dia adalah untuk Balmer series. Okay, calculate change energy untuk blue line. Blue line adalah second line. Okay, awak tahu dia jatuh kepada 2, second line jatuh daripada 2, 3, 4. So dia jatuh daripada 4 jatuh 2. So bolehlah kira tenaga, delta I, wavelength, frekuensi untuk blue line, which is blue line N4 to N2. Okay, so saya tinggalkan soalan daripada soalan nombor 11 hingga soalan 17. So sila try buat untuk soalan nombor sampai nombor 10 nanti saya bagilah jalan kerja yang betul macam mana untuk awak sebagai guideline awak. Nak tanya? Sebelum habis? Madam, ni apa ni? Kiranya kalau boleh perpuluhan tu ambil dalam 4 macam tu. Ya, kalau masih lagi dalam calculation, maksud contoh tadi, contoh awak dapat delta I yang tengah-tengah. Okay, so silalah ambil banyak sikit. Contoh awak dapat 5.1041 10 negatif berapa 18. Ambil banyak sikit decimal places. Kerana final answer contoh memang dia minta delta I. Awak tinggalkan 5.10 pun ataupun sampai 4 pun tak ada masalah. Ataupun 523 decimal places tak ada masalah. Tapi semasa pengiraan sila ambil banyak lah sebab kita takut. Sebab kalau perasan ada yang masa exercise tu saya ada tegur beberapa orang, dia awal-awal dia dah bundarkan. So bila final answer memang totally jauh gila. Kalau macam tu awak takkan dapat markah pada final answer. Awak hanya dapat markah awal-awal saja calculation. So sila jangan bundarkan, sila ambil banyak sikit semasa pengiraan. Final answer tak apa. Pengiraan ambil banyak sikit decimal places ataupun significant figures. Yang lain nak tanya? Tak ada? So sekiranya ada masalah nak buat soalan nombor 11 hingga 17,
Boleh try tanya saya sebab nanti macam biasa saya akan assign orang-orang insan-insan yang terpilih untuk bagi jawapan dia. Okay, so jumpa minggu hadapan. Terima kasih.